siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali saya mohon maaf kerana lambat hari ini. Asalnya nak balik tapi terpaksa juga balik sebab pintu kereta nak dibuka putus dia punya tu. Jadi lepas dari Berakas surau Berakas Camp paksa balik. Biasanya saya stay dah gagas ni tekanannya tuan tadi hujan tu di lalih-lalih dia mau belalih sur. Tapi alhamdulillah insyaallah untuk malam ini ada banyak sebenarnya yang akan disampaikan. Hanya tinggal beberapa perkara saja lagi. Selebihnya tu sekarang dalam ada beberapa masa-masa, kalau kita ni masih ada masa sekarang dibukakan sesi soal jawab lah, recap semula daripada awal sampai kepada penghujung ini. Jadi insyaallah pada malam ini tanya akan terus berkaitan dengan bab khatam Al-Quran, iaitu pada halaman 42 hingga 43. Dalam kitab Kifayatul Ulama ini menjelaskan berkaitan dengan kaifiat khatam dan doanya. Namun kalau bis kita baca pada muka surat 42, iaitu ini pasal ini suatu pasal pada menyatakan khatam Quran dan menyebutkan tertib mula-mula, maka hendaklah baca Qul huwallahu ahad hingga akhirnya 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya sekali. Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya sekali. Ini diantara yang kita ikutnya. Kita ikut. Lepas itu kemudian dari itu maka dibaca Fatihah sekali hingga akhirnya, kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi hingga kepada akhirnya Muflihun. Selepas itu kemudian dari itu maka dibaca ulaika wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahur rahmanur rahim, iaitu ayat Al-Kursi ya, dibaca sampai pada hujung. Jadi ani bacaan-bacaan ini dihimpunkan di sini. Jadi kalau kita ni menjawab setiap pertanyaan tahlil ataupun baca-bacaan yang jadi isu dah mau selesai ni dari tahun ke tahun, dari bid'ah tinya apa dia payah, kadang-kadang kita ni pun dah tahu apa kan kita dibuat untuk orang yang sudah meninggal dunia ni. Sampai macam tu sebab ni benda berlaku kita ni baca Fatihah ini dia je boleh. Sampai kita ni apa tu yang boleh. Okey. Tapi benda ni sebetulnya sudah dijawab oleh mufti kita ni sendiri. Pendapat yang mengatakan ayat-ayat Quran yang dibaca hingga sampai itu adalah pendapat yang lemah. Muktabar ulama mengatakan setiap zikrullah, setiap ayat Al-Quran yang dibacakan untuk si mati, ia akan sampai. Kita boleh cek, ada dalil-dalilnya. Bukan satu dibawa, 5 ataupun 6 dalil. Bermakna memang sampai. Cuma yang baiknya adalah pada ketika kita ni membaca doa khas untuk yang meninggal dunia ni, sebaiknya jangan lupa kepada yang 3 ni. Amalan yang indah putus salah satu di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. That's why apabila kita ni menyuruh membaca barangkali suruh dia anaknya kah, yang ada mengait sama ke dia. Tujuannya bukan apa, itu lebih cepat sampainya. Dan ini yang dinanti-nantikan sebetulnya oleh si mati. Macam yang saya sampaikan dalam beberapa kuliah maghrib di masjid-masjid,
macam mana kita ni meninggikan darjat orang yang sudah meninggal. Artinya macam mana kita ni berbakti semula kepada kedua ibu bapa kita ni. Adakah masih boleh? Jawapannya boleh. Yang pertama, kita ni beristighfar bagi dirinya. Tadi doakan Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Doa ni akan meninggikan darjat bis dia. Kita ni mohon ampun. Yang kedua, setiap kebaikan yang kita ni lakukan, ia akan didapati oleh yang mati itu tadi. Jangan sangka ia terputus Indah. Macam mana caranya? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Ini menjawab daripada isu-isu yang selalu tiap tahun ni. Tahlil salah, apa salah. Walhal sampai pihak tertentu Pusat Dakwah membuat tujuan, Pusat Dakwah membuat, percetakan membuat, ada ayat Qurannya di sana tu himpunan-himpunan tahlil itu yang dibaca zikir-zikir pendek itu ada ayat Al-Qurannya di sana. Wirid sama juga. Dada ni istilahnya, dada ni dibuat Nabi orang berwirid ni. Memang indah dibuat, tapi tidak salah kalau kita ni membuat. Sebab ia ayat-ayat Al-Quran. Sebab kita ni berbeza. Zaman kita ni berbeza dengan zaman Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya, yang sentiasa ingat. Kita ni makin ke ujung ni makin, bukan ingat makin lupa. Itu yang jadi masalah arah kita ni. Kita ni makin lupa. Sebab apa tu menjawab isu maulud pun ulama-ulama mutakhirin setuju untuk ia diperingati, tapi dengan cara yang betul. Membaca sirah Nabi, dan kita ni melihat bagaimana mengamalkan sunnah Nabi. Itu masuk dalam penghuraian yang diberikan dalam kitab Al-Wafi, kalau saya tidak silap, Imam An-Nawawi syarah hadis 40, bab yang ke-7, iaitu agama itu adalah nasihat. Hadis yang pendek tapi memberikan makna huraian yang cukup jelas. Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Kata sahabat, liman. Liman. Jawapannya lillah, untuk Allah. Adakah Allah memerlukan nasihat? Untuk kitab Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin dan umat ataupun yang kena pimpin masyarakat umum. Jawapannya di sana, walaupun kata Nabi untuk Allah, nasihat itu adalah untuk Allah, tapi ia merupakan gambaran arahan kita ni untuk kita ni menerima nasihat Islam itu sebagai nasihat. Kita ni perlu kenal Allah. Semacam yang kita ni belajar ayat tu dalam kitab ni kan, la tasihul ibadah, tidak akan sah ibadah selagi mana kita ni tidak mengenal pencipta Tuhan kita ni. Kita ni tahu sifat Nabi, sifat-sifat Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Selepas itu, kenapa agama ini dikatakan lagi sebagai nasihat? Sebab Allah turunkan pada kitabnya Al-Quran yang dijaga, yang orang berpegang dengan Al-Quran ini, ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Lepas itu, kepada Rasul-Rasulnya, kita dipercaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita ni ikut sunnahnya. Dan nasihat bagi Rasul ini tu dijelaskan. Bagaimana kehidupan Nabi, kita ni sirah Nabawi itu kita diceritakan supaya menjadi iktibar. Sekarang ni yang hero lain-lainan pelang tadi ceritakan. Avengers dia, apa Superman dia, Spiderman dia, Black Adam dia, Manchester dia, Liverpool dia, semua Tapi sahabat-sahabat ni jarang. Belum lama ni kena suruh recording tajuknya jangan kerana harta. Titik. Soalan yang diajukan oleh moderator tu, katanya, dapatkah kiranya diceritakan sahabat-sahabat yang kaya?
Masya Allah, rupa-rupanya banyak sahabat Nabi yang kaya nih. Talhah umpamanya, Abdurrahman bin Auf umpamanya. Duit dinar dia saja lebih kurang berjuta bah. Seorang sahabat itu bininya 4, apabila meninggal diwasiatkannya dinar, keempat istrinya ni dibaginya sama rata. Dinarnya lebih kurang, kalau saya tidak silap 400 lebih ribu dinar. Kali duit Brunei mata nilai emas tu juta bah. Cuma kadang-kadang mindset kita ni tu salah. Kita dekat dengan ugaman ni, dah miskin-miskin. Tidak. Sebab itu dalam hadis Nabi 2 orang saja yang dicemburui. Kan cemburu silakan, kan jelas silakan. Siapa 2 ni? Orang yang ada harta diinfakkannya pada jalan Allah. Yang kedua, orang yang ada ilmu, ia beramal dengan ilmunya tu, dengan hikmah ilmunya tu. 2 orang ni kalau kan jelas tak. Jadi ini sekarang ini itulah kadang-kadang hanya melihat kepada satu sudut. Itu kata saya di malam saya menyampaikan dengan belia-belia dai. Kata saya, dinun nasihah itu memberi gambaran kepada kita ni juga, supaya jangan mempunyai sifat ego. Ini semua orang mau menerima nasihat ni, walaupun katanya nasihati gudeh. Ini semua tu halim kot khananya. Nasihati pulang salah-salah dinasihati salah dan dinasihati salah. Okey, baik. Itu di antaranya. Sebab itu dalam hal-hal macam ni jangan kita ni mudah memutuskan. Kalau kita ni tidak setuju, silakan. Ini marah kadang-kadang. Sudah dibacakan Fatihah tu salah. Apa yang lurusnya? Kan kita ni mengajar macam hari itu kan, waktu Queen mengangkat itu kan, semua orang membuat RIP itu, rest in peace kah. Tapi baik juga ada tindak balas daripada yang lain kan. Sama macam kita ni, apabila kita ni ada kawan kita ni non-Muslim, ataupun saudara kita ni non-Muslim, tadi tak dapat buat apa-apa. Okay, Alhamdulillah nikmat kita ni Islam. Saya sendiri, ada family saya, keluarga saya, jangan terjauh, nini saya, belah nini saya, sebelah mama, dua-dua di Islam. Dua-dua di Islam. Dusun Apa yang saya dapat rasa waktu dua-dua ni meninggal? Useless Memang kita ni tak boleh membacakan apapun, mendoakan pun tak boleh, membacakan Fatihah apapun tak boleh. Rasa-rasa macam, ya Allah, ni nikmat Islam ni. Walaupun meninggal, keluarga kita ni masih lagi dapat kita ni memberi manfaat. Apa yang tu dapat? Ikut juga, mau ikut juga tu macam mana menguruskan jenazahnya tu, dengan dibagi baju, dibagi pakaian, apa semua sekali. Kayaknya sudah bersendirian, sedih. Sebab last kali yang dapat kita ni buat, ia taganya tu menguruskan jenazahnya tu. Lepas satu tu dapat buat apa-apa lagi. Berbeza dengan yang lain. Maksudnya keluarga-keluarga kita ni yang lain. Rindu kita ni baca Fatihah. Untuk indung kita ni, untuk diri kita ni. Kenapa? Sebab Fatihah ni adalah di antara kata Rasulullah SAW, selama ni pintu langit ni tidak pernah terbuka. Tapi apabila dibaca surah Al-Fatihah, pintu ni dibuka. Lalu saya selalu ni, kalau ceramah motivasi saya bagi tahu tu, jangan tak susah-susah nyuruh orang lain menawari, bis kita saja menawari, dongeng saja menawari. Ataupun bis kita sakit, bis kita menawari sendiri. Tu nak baca surah Fatihah. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ani untukku dan ani untuk hambaku. Mintalah apa yang ia mau. Hadis yang panjang.
Kita niatkan apapun yang akan kita ni mau. Selepas satu walat dolin amin, minta lagi. Tiupkan ke arah airnya tu. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu boleh, Tamil boleh, apa bahasa boleh. Yang penting doa, tuan, doa tu pertanyaan yang bagus. Doa ni doa yang dalam bahasa Arab yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW dipanggil sebagai doa ma'thur. Itu doa-doa yang Nabi ajar. Silakan. Doa-doa yang lain yang ada Nabi ajar, tadi boleh bahasa Melayu. Paling-paling pun kalau kita ni kan mau merasa meresap apa yang kita ni bermunajat kepada Allah, kita boleh lihat dalam surah Al-Anbiya menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi, bagaimana Allah uji Nabi-Nabi ini. Mereka mengadu kepada Allah, membuat rintihan yang menyatakan tentang apa keinginan dia. Jadi doa kita ni tu perlu kita ni susun. Tadi doa tapi dah faham, itu jadi masalah tu. Macam dulu tadi makai sungkuk tu kan, takut kita ni kan kelangkahan, anu hitam tu ada tulisan golden. Ya Allah, ada ayat dan kau langkah tu lain. Ini tu, jadi kau langkah ada ayat tu. Basar saya baru saya tahu ayat yang dimaksudkan itu adalah selamat pakai. Ya tulisan nasah kan, ya Allah ya Tuhan, gua ayat pulang ni selamat pakai kan dibuatnya. Tapi dah batah tu, batah je lagi makai tupinya tu habis tu hancur. Bersiringnya tu. Sungkok tu. Jadi doalah. Doa tu macam ni, apapun yang disusun oleh para ulama ni mengikut bagaimana kalau kita ni lihat lagi, recall balik Syekh Ismail Minangkabau ni, yang memang orang tarikat tarikat Naqsyabandiyah. Macam mana durang kan mendekatkan diri durang kepada Allah. That's why dia memang menyusun, disusunnya zikir-zikir yang tertentu. Ada orang amalannya bismillah saja. Sahabat saya, guru saya juga, Ustaz Haji Yahya, saya ceritakanlah untuk kebaikannya juga. Anaknya punya habit, setiap kali ia minum air, ia minta bacakan arah bapanya ataupun ia sendiri baca. Kalau ia dah dapat, bapanya suruhnya membaca, anaknya bini ya. Sampai kan ia tahu mana air yang ada membacakan ayat Quran sama indah. Okey? Bacakan, baca surah Fatihah. Cepat je Fatihah ni, baca Baqarah. Dah tahan. Alif Lam Mim tu semangat pulang. Okey, makin kojong makin damit bunyinya. Okey. Apa surah Qul Huwallah? Waktu saya menghabiskan PhD, waktu solat saya, waktu sepanjang saya solat, saya baca Alam Nashrah saja. Sampai nak buah pun hafal. Baca Alam Nashrah. Waktu bulan puasa daripada awal, kalau imam di rumah baca Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadr. Lepas lu pilih yang panjang-panjang, boleh, dah jadi masalah. Tapi amalan kita ni tu, sebab tu kata Rasulullah SAW, amalan yang aku sukai, amalan yang mudah-mudah sedikit tapi konsisten. Jangan ya Nabi, jangan minta-minta. Kita ni selalu minta. Yang akan jemu bukan Allah Ta'ala, tapi kita ni. Yang akan jemu kita ni bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam mana? Pelan-pelan hari ini solat duha 2 rakaat. Setelah beberapa tahun membuat 4 rakaat. Lepas satu 6 rakaat. Dalam satu kitab lagi, Munyah Musalli itu At-Tamani, yang orang yang bercita-cita kan melakukan solat. Satu kitab lagi, kitab surah Selama, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Dibuatnya kerana inginkan sembahyang, supaya orang itu rasa inginkan sembahyang. Okay? Dan inilah dicerita ni. Ada lagi satu kitab fiqh macam ni, Bidayatul Muqtada. Sama juga kurang lebih isinya. Cuma yang kan kita diperhatikan macam mana caranya menguraikan, hikmah, mungkin gambaran sembahyang yang sebelum-sebelum ini kan, yang tidak pernah dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain.
Seterusnya kalau kita diperhatikan lagi dalam kitab ini, bab tahlilan itu selesai sudah. Habis kita boleh jawab lah. Jangan tersusah hati. Kalau orang marah mau menyuruh bertahlil, biar dia jemput makan. Dia aku kan lagu habis kita tahlil, aku lagu kita makan ini. Okay. Kita niatkan setiap ayat yang kita dibaca tu untuk keluarga kita ni, untuk yang telah kembali ke rahmatullah. Yang kedua, mengingatkan kita ni berbalik, mengingatkan kita ni semula. Okay. Sebab ia macam manibah yang kita ni buat tadi, boleh jadi ia akan dibuat lagi oleh orang lain, terutama keluarga kita ni. Satu yang mesti dijadikan sebagai contoh yang baik. Okay? Ia akan dibuat lagi oleh orang yang lain. Janganlah sampai beberapa isu dulu tu kan, jenazahnya ada, familynya ada pandai tu, di onnya dengan radio yang ayat Quran memanjang tu kan. Macam di kedai-kedai sudah bunyinya. Tanilah membaca, kita inilah yang menunggui. Apabila kita ni buat, ia akan dibuat lagi oleh anak-anak kita ni, cucu kita ni dan sebagainya. Di Brunei pun dulu macam tu. Apabila hari raya, semua orang ke kubur. Tapi disebab ke kubur dengan niat bersedih-sedihan, kena tukar. Dan tak lagi ada, jarang tak lagi sebelum raya. Tapi dulu biasalah ni, sebab orang ni nada dibuat Nabi ni, orang hari raya ni kan bergembira-gembira, bukannya kan sedih-sedih. Dia juga ada orang di kubur atau terlampau sedih barangkali Tapi jangan lupa, zaman kejatuhan Khulafah Bani Abbasiyah adalah apabila masyarakatnya, generasinya menyambut hari raya, sampai solat hari raya pun orang lupa kerana terlalu bergembira. Adakah kita ni kan mewujudkan rasa tu? Saya masih ingat tu, kalau dulu kanak-kanak iski tu kena bawa pagi raya tu, mana ni ke kubur, pulangkan menuang mereka, ada bagi ampau tu. Itu yang syoknya bah. Dengan ada yang main badil apa semua sekali. Tapi makin ke ujung tidak ada. Sebab kita ni memikirkan benda-benda yang, tapi alhamdulillah kepahaman beragama tu masih kuat bermakna sebelum raya tu, waktu puasa tu lebih afdal bah. Lebih afdal. Janganlah diajar kanak-kanak bah, jangan lari-lari. Ini kamu melihat ni, dadat bah tu, dari dadat tu. Bulan puasa tu ni berbalik ya ni. Ni 20 hari ke ujung ni kan suruh berbalik ni sudah ni. Main dah ke masjid pun takut dulu tu, ngikul biskal pun laju. Ni dia ditakut-takutkan macam tu. Okey, janganlah sampai ada yang salah macam tu. Tapi buatlah benda-benda yang baik, insya-Allah. Tadi kurangkanlah salah menyalahkan ini. Boleh jadi orang yang berkata tu benar, boleh jadi kita ni benar. Tadi dah tahu, boleh jadi kita ni dah pernah merujuk buku yang dirujuknya tu. Saya pun dah mengatakan yang orang mengatakan tu salah, sebab boleh jadi ada bukunya yang kita ni dah membaca. Sebab banyak buku fake ni saja banyak. Atau yang memakai mazhab lain, siapa tahu. Ataupun dia nak memakai mazhab langsung, siapa tahu. Ada tu bapa kan bermazhabnya, Al-Quran sunnah kan cukup sudah. Dia sakit, dia payah ke hospital betul. Dia sendiri saja buat ubat, mengalih saja. Rahmat sebetulnya, mazhab itu rahmat. Tadi boleh pilih, tapi jangan tukar-tukar. Pandai tukar-tukarnya. Esok Hanafi, lusa Syafi'i, Hambali, Maliki, tukar lagi. Itu panding karang tu. Baik. Bermula daripada halaman 44 hingga 45, Kitabul Buyu'. Bukan membuyuk ni kitab jual beli. Kitab jual beli ini satu kitab pada menyatakan berniaga. Bermula syarat berniaga itu 6 perkara. Pertama, ijab daripada yang berjual. Yang kedua, kabul daripada yang membeli. Ini kita peluang ni kan habis kelas sudah ni. Saya tanya habis kita, macam mana kita ni membali di Wahoo tu? Dan saya tahu ada Filipina tu cakap, saya jual lah. Macam mana tu? Dah tersah soal jual beli kita ni selama ni?
Sah ke indah sah? Wah, detik saya tahu. Pasal terus kita balikkan lagi yang kita jual, kita balik tu. Okay? Sah. Sebab kita ni tahu sudah niat kita ni itu adalah untuk berjual dan membeli. Ia ada reda di sana. Reda di antara kedua belah pihak. Walaupun kadang-kadang kalau orang kamu lurus, kadang marungah. Dalam marung gitu. Kadang-kadang ada yang lebih peramah sampai terpaksa membalik. Laki-laki tu ni selalunya ni yang malah terpaksa membalik tu. Ni bisa ni. Kalau kita tambah ni conditioner ni. Tapi bini-bini tu nah. Kalau laki-laki sebut ingatung hanya karena kalau saya karena suruh membalik. Anu yang menawar-nawarkan itu malas punya. Anu pelong kutwali betul. Tapi kalau bini-bini walau tanda berguna tu barang tu ianya sayang jo nya di balik. Ya tanda ni. Nanya buy one free two. Tapi dia jual habis ni 20 sayangnya tu nya nanti kemudian dapat pemikiran panjang. Tak ni payah sedikit mikirkan barang macam mana ni. Itu bini-bini punya kerja. Satu kalau beli barang dapur kena suruh berkirim, mana yang kena suruh kirimkan. Kalau 10 item 10 hatu je balik tu. Kalau bini-bini jangan kali ya. Kalau kena suruh 10 hatu walaupun ada item atau item lain tu berbalik. Itu bezanya barangkali ya. Baik. Jadi untuk jual beli ini yang pertama tu adalah ijab dan kabul. Itu kita ni orang Islam bisa itu kadang-kadang saya jual lah, saya balik. Itu. Dan ini ada lafaz itu. Kedua, bahawa keduanya berakad, iaitu apa tu? Akil balik lagi mempunyai ikhtiar. Orang yang berakad ini, okay, orang yang berjual beli ini syaratnya mesti ya berakal, balik. Ia boleh ikhtiar, bukan yang dipaksa. Tu jual beli kanak-kanak desah. Okay, desah kalau yang belum balik. Tapi kalau yang sudah balik, yang sudah tapi dilihat lagi ikhtiarnya macam mana. Ikhtiarnya macam mana, adakah ia boleh menyelenggarakan hartanya tu. That's why kalau untuk yang anak-anak ni ia belum lagi diberikan harta dan sebagainya, ia dah boleh menjadi memiliki. Okay. Ketiga, bahawa apa tu? Apa? Bahawa ni syok ni. Bahawa jangan lagi dilupakan, sudah juga ada dulu tu. Ada harta. Sekarang mata ada yang baca darat, jadi tunggu-tunggu. Anu ni ustaznya, bahawa darat yang dijual itu tanah, betulnya tanah. Okay. Ada harta. Tadi sudah belajar tuha, harta, syahdan. Ini perkataan-perkataan lama, pakai saja tu. Okay. Ada harta yang dijual itu suci ainnya. Sama yang macam hari itulah, yang akan berjual khinzir hari itu. Kan dia apa ni, dia kenapa, saya pernah tanya bagian pertanian, kenapa babi ini banyak maksudnya kulit beg ada jua, kasut ada jua, barus ada jua, multifungsional betul. Kalau ikutkan dalam makanan ada jua. Rupa-rupanya kenapa di China ni banyak ataupun negara-negara lain banyak, untuk menternak khinzir ni dia payah ia punya apa tu produktif tu memang produk benar-benar cepat jadi tidak rugi. Macam mana kalau ada share-nya? Walau tah yang beritahu share-nya untuk bagian management. Selagi mana yang di-manage-nya tu benda-benda yang haram, maka jual belinya tu adalah tidak sah, syubhah. Okey? Ia sesuatu yang sia-sia, bukan suci ainnya. Arak, okay. Jadi dadah dan sebagainya. Tadi jual yang
yang suci. Keempat, yang dapat faedah kepada yang membeli. Mesti ada faedah kepada yang membeli. Lihat, macam mana Islam ini merupakan agama yang memenuhi kepada fitrah. Jual beli pun kita ni lihat apa yang punya faedahnya. Sampai berjual pun barang ini ditentukan, bukan bang ditentukan apa, tapi dijelaskan. Kalau akan berjual, jual yang berfaedah. Kita ni kadang-kadang untung banyak. Untung banyak akan dipikirkan. Rugi itu dia mau. Walhal kalau orang yang melihat kepada keuntungan akhirat, kita ni tah orang Islam ni tah kalau akan berniaga dapat dari rugi. Dan aku dapat ni kita ni sedekah sebelum berjual ataupun dapat lagi bersedekah. Menjual yang lagi murah. Okey. Maknanya kita ni kadang-kadang sama-sama orang Melayu sendiri habis macam tu ditawarnya. Saya susah hati tu. Sama bini-bini tah banar. Andang semula jadi ke ya. Kadang-kadang saya beritahu orang perindon, mak, sedikit tadi pun kan ditawar kah? Kan kadang-kadang sayur-sayuran itu mahal je nya, mula ini pun macam tu je tu. Mahal je kau berjualan ni nya. Mendengar sering kita tu macam saya melihat, sedikit tadi pun mahal. Balik kain, menawar. Bini saya dia suruh saya balik tu, pasal saya jarang menawar. Kesian banyak, kesian bakal ditawar lagi. Ihnya, ada untung diorang tu sudahnya. Payah bakal menawar ni. Dia tahu cuma mana boleh Allah bagi kekuatan pada perempuan yang dapat menawar itu. Ada peluang juga laki-laki yang penawaran ya. Tapi kebanyakannya bini-bini lah. Ya. Kelima, bahawa ada harta yang dijual itu milik yang berjual atau wakil baginya atau walinya. Ku jual ikan di laut tu belum lagi jadi miliknya tu. Artinya dah sah jual belinya tu. Aku jual kerabau punya. Mana? Lihatkan dulu. Okey. Kalau hanya makan gambar, baik masa sama. Akhirnya wujud juga online shopping. Yang salah tuan dah baca description itu. Kadang-kadang for apa tu nya purpose only nya, bukannya Dah baca, kita kadang-kadang size nya dah meet-nya datang, dah kabar dari rupa. Tani kalau agama Islam melihat benda ni indah dibuat. Tani mau jual yang baik-baik. Okay? Yang milik kita ni. Apa lagi tu? Yang bukan milik ini. Beza dengan kedai runcit itu ada yang dikatakan sebagai bersyarikat itu Kalau India yang memang kepakarannya ni. Kedai runcit itu sanang-sanang ya easy money tu diorang buat. Bukan dia membalik tu. Orang mengantar ke kedai itu kan. Walaupun untung runcitnya 10 sen 20 sen. Saya pernah bercakap sama bos apa tu Syazad yang nasi yang di Sengkurong itu kan Syazad C.A. Muhammad. Ini restoran. Kalau orang Melayu berjaling-jalingan sudah ni. Bos, kau punya kedai sana Syazad satu, sini satu, Sengkurong area sama. Itu sana-sana lah, di sini. Ni kedai makan di sini ni kau punya siwanya 4,000 kalau saya tidak silap. Rezeki Allah kasih banyak. Allah dapat juga. Mana beri tawaran tu jangan buka kedai itu. Tapi rupa-rupanya di China macam tu. Kalau diorang membuat satu kedai makan itu, ia akan dijuntunnya kedai itu di sana menarik pelanggan lah. Artinya orang kan datang makan, orang tahu agak sejak kemari. Semua makan, boleh pilih. Cuma tu kita ni hari ini jual nasi katuk karang, nasi katuk kakak, nasi katuk mama, nasi katuk semua bapa, babu.
Nini, Adik. famous soto Nini, soto Nini babu, soto bertambah lagi. Bukannya kreatif, makin kan diikut ganya bah. Nak buah, saya ketawa tuh orang nak buah. Saya rasa itu kamu. Waktu di Brunei akan makan nasi katok ni. Masa ni di Korea punya mahal nasi katoknya, ayam penyetnya pun mahal. Makan saja tak kau makanan Korea tu. Sudah di Korea baru tahkan ke Brunei ini baru tekanangan harga di Brunei. Nasi ayam penyetnya RM25 kah? Baiklah makan puas-puas ayam penyet di Brunei. Tapi kalau akan mau bisnes ke Korea kita ni, kaya juga. Okay. Jadi ya ni, dan perlu kita ni perhatikan perkara-perkara ni. Yang keenam, bahwa ada harta yang dijual itu tertentu lagi diketahui oleh kedua yang berakad itu kerana rupanya, dan kelakuannya, dan banyaknya dan sedikitnya, dengan bilangan atau dengan sukatan atau dengan timbangan. Maka tiada sah menjual salah satu daripada dua helai kain ini, atau dengan setengah rumah ini, makanan, atau berjual yang tiada dilihat. Jual beli dulu bukan dengan duit pertukaran. Pertukaran yang sama nilai. Dan minta maaf, ada yang kadang-kadang terlepas pandang akan jual beli ini perkara-perkara yang ada unsur riba. Emas, perak. Lihat syaratnya toh, jual beli secara tunai. Jangan bertangguh. Mana-mana jual beli barang-barang yang ada riba. Okey? Jadi apapun yang kita ni jual mesti tertentu. Baratnya, kutaknya, kata-kata kutaknya besar. Itu kerupuk. Isinya damit memang. Okay. Kopi itu kopi itu sama pun kita ni blended saja semua sekali, semua sama. Tapi sudah nama merchandise yang lain masuk, mahalnya jadinya. Okey. Ini diantara pasaran. Dan memang benarlah kalau kan mau untung, dalam Al-Quran pun sudah menjelaskan bahawa wanita, anak-anak ni adalah perhiasan dunia. Satu, kalau kan mau kaya, kena target perempuan. Barang-barang kosmetik, barang laki-laki minta maaf saja, yang tak harap. Ini yang benarnya, bukankan cakap yang indah tuntutan tu contohnya saja seluar dalam. Saya selalu bagi contoh pada student-student saya untuk dipikirkan bersama. Laki-laki sepaket, sebuting-sebuting jarang orang kan balik. Ataupun dia orang ingaukan warna. Tapi bini-bini, barang bini-bini semua ada sebuting-sebuting dengan warnanya dan sebagainya. Walhal diri sendiri juga yang melihat, bukan orang lain melihat tu. Kenapa? Ditanya. Apabila dilihat pada bagian penjualan ini, kalau laki-laki rugi karena buat lagi sesuatu, tidak boleh dibuka, tidak boleh ditukar. Untuk berjual sebuting-sebuting itu ada kadang-kadang sekutak itu 3 buting. Bergunting sajalah, yang paling senang. Mana nak kedai untuk bini-bini ni kaya? Mesti gunting berapa? Ada mesti gunting RM3. 20. Berapa puluh? Laki-laki, kecuali arah kedai gunting yang itulah RM3 tambah RM2 kadang-kadang borot pala selesai. Itu pun belum cukup. Bini-bini bergunting. Contoh lagi, ngusai kuku. Bagi ubusin bini-bini ni, buat bisnes buatlah yang laki-laki jangan dah rugi. Biar dia mempat kuku sendiri tu. Baik. Itu kitab jual beli Dalam kitab jual beli ni banyak huraiannya. Yang paling penting jawapan yang saya beritahu tadi, walaupun kita ni indah ada lafaznya,
Tapi kita ni meredai. Kita ni tahu, kita ni hadir ke Waho kah, ke mana kah, ke kedai itu memang kan orang itu menjual, kedai itu memang menjual. Lepas itu kita ni membeli. Dan yang kan kita ni jual tu mesti nampak, mesti dapat diserahkan, baru sah. Dan mesti ada manfaat, bukan yang ada manfaat. Lagi suci, benda yang suci itu dikatakan. Okey. Bagaimana keadaannya bagi negara-negara yang bukan agama Islam sebagai majoriti? Islam ini sebagai minoriti. Contohnya waktu saya di Beijing, kedai yang beragama Islam mesti ada menjual sesuatu yang bukan saja menjual lah. Kadang-kadang yang ada macam logo minuman keras apa. Kalau indah orang dah masuk arah kedai itu, terbalik pak. Jadi waktu minumannya tu air biasa pulang, tapi cawannya tu bertulis Carlsberg bah. Kami kedai ni dia jadi minum lah mula-mula. Memang dia minum je lepas satu. Agaknya masih jual ragu-ragu. Cuma dia explainnya. Diorang explain. Nya di sininya Islam. Semua makanan yang cuma pelanggan kami yang datang tadinya bukan semua Islam. Jadi cara diorang untuk menarik itu adalah ada cawan-cawan itu, tapi dah dihidangkannya. Cakapnya cuma tu ulang. Agaknya diri kalau sudah terlihat macam mana tu ragu saya juga. Berbahat tatah. Paling-paling pun berbatas sudu. Depan dia makan chopstick dah kenyang bah. Kayak tangan ni makan tu. Dah saya tahu bisita saya makan chopstick tu memang waktu mak di Beijing itu siksa rasanya numak sudu sup gitu. Orang ada sudu tabal itu kan. Atu pakai makan nasi panuh bibir. Dah ada bukannya ini. Lepas itu ada lagi kena bagi ikan macam kapal itu. Rupanya indah kabar dari rupa. Usulnya nyaman nih, macam ya dibuat macam kapal itu bertampik itu. Mengalahi terubuk tulangnya. Kanyang gitu, luluan bertulang bah. Okey, banyak usul yang ada cuma ni. Jadi itu di antara itu salingan saya lah. Okey. Baik. Seterusnya kitab Faraid. Itu pasal harta tadi. Cuma mana kalau belum tadi baca sini nah, soalan. Tani sudah wasiatkan harta kita ni itu kepada anak-anak kita ni. Semua harta aku bagi arah si A, yang lain aku membagi. Adakah kita ditunaikan ataupun tidak? Kenapa dia ditunaikan? Bukan arah gua, arah orang lain. Itu kita tunaikan. Wasiat 1/3. Wasiat 1/3. Cuma kita ni yang masih hidup, yang rasa-rasanya banyak hartanya tu, hendak bagi-bagikan dia supaya indah berkelahi. Berkelahi bagi secara verbal sajalah. Ataupun ajar, jangan kerana harta ni keluarga terputus. Tanah sini ke kau, rumah ini kau banyak hartanya. Satu kadang-kadang harta ni banyak pun kalau untuk kebaikan alhamdulillah. Tapi ada yang minta maaf. Mirah masih kuburan tu banyak orang tua-tua sudah tiada bermasa-masa semua. Berfikir berkelahi bagian dengan harta. Adakah yang susah hati? Yang saya garam hati lagi, kita ni sendiri berfikir bah. Karangnya harta kuatunya kan darah putih. Saya melihat ada adik-beradik juga. Sekarangnya kalau aku meninggal dunianya, harta kuatunya rumah kuatu cuma nanya. Kalau aku anunya, laki sekarang kahwin lainnya, rumah ya saya mau sudah mati dia kau mikirkan tu harta. Dan lagi ada tu terputus sudah tu. Jauh bah pemikiran kita ni tu. Satunya kita ni ada 2 hari saja, bukan ada 3 hari. Kita ni ada 2 hari. Semua kita ni ada 2 hari. Yang pertama hari yang sudah berlalu. Amalan kita ni dikira daripada hari yang sudah berlalu itu. Yang kedua hari yang ni, yang kita ni kumpul amalan kita ni untuk persiapan kita ni waktu di akhirat nanti.
Hari esok belum tahu ada. Belum tahu ada. Boleh jadi esok kita ni sudah meninggal dunia. Belum tahu ada. Satu kita ni hanya ada 2 hari. Bukan 3 hari, 2 hari. Setiap kali ada hari tadi, itulah hari kita ni tu. Cuma kadang-kadang kita ni melangkau jauh. Cuma mana ni harta ku ni, cuma mana ni macam mana. So banyak-banyak harta pun sakit kepala juga. Sebab itu dalam Al-Quran kaya dan siapa beritahu kaya dan miskin? Kaya dan cukup. Okay? Biasa kita ni kaya dan miskin. Lurus tu. Tadi biasa mikirkan macam tu kan? Tapi rupa-rupanya Allah gantikan kaya dan cukup bah. Allah berikan kita ni kecukupan. Ada orang yang dah kaya tapi duitnya cukup, tidak menyusahkan orang. Ada orang yang kaya tapi penyakit banyak. Pasang bali ubat ani, pasang bali skincare ni, untuk kulit ani, untuk supaya gebu, untuk ani, untuk ani, untuk ani. Akhirnya tidak ada. Sebab tu kita diminta, ya Allah berikanlah aku kecukupan. Jangan minta kaya. Takut kita ni lalai. Indah tu. Indah tu. Kalau aku kaya sekarang, aku akan lebih beribadah kepadamu ya Allah. Benar. Masa belum kaya, sudah kaya lupa. Tu kita ni takut ujian harta. Lebih baik kita ni diuji dengan kesakitan, kemiskinan kadang-kadang. Sebab lebih kita ni alert. Kalau kita ni diuji dengan kekayaan ni, Allahu Akbar. Kalau kita ni on track, Alhamdulillah. Tapi terlalu ramai yang hanyut dengan kekayaan. Qarun sampai ditelan bumi. Fir'aun dengan keegoan, dengan kekayaannya, mengaku ya Tuhan dan sebagainya. Akhirnya macam itu juga, indah diterima bumi. Baik. Dalam kitab Faraid, maka setengah daripada segala hukum yang sayogianya diketahui akan dia oleh qadi, itu hukum faraid. Artinya segala masalah membahagi pusaka. Tadi kan membagi harta pusaka masuk dalam hukum faraid. Maka hendaklah apabila mati seorang, bahawa dimulai daripada harta apa tu? Fokus harta itu selamat banyak orang. Ni nah. Mana dia? Ni. Pada harta, baca yang selepasnya. Itu dengan menyelesaikan segala hak yang takluk dengan ain harta, seperti zakat ain harta dan diat orang yang dilukai. Jadi apa ni? Ini kan tema malam-malamnya, nak suruh berfikir. Macam berfikir pulang bilang orang. Tapi macam dah ada berfikir juga. Macam dah berlurih juga. Dimicing-micingkan dah dia masuk. Takut salah jawab. Takut salah jawab. Okay, sambung lagi baca. Berlurih tu karang. Okay, teruskan. Mana dia? Seperti zakat ain harta dan diat orang yang dilukai oleh sahayanya, dan harta yang disandarkannya kepada seorang, dan harta yang dijual orang kepadanya padahal belum lagi terbayar hingga terbayar harganya, kemudian pula segala belanja matinya dengan
pekerjaan yang masruf, kemudian maka segala hutangnya, kemudian maka meluluskan wasiatnya. Kemudian dari itu maka dibahagilah segala harta itu antara segala warisnya. Ia akan menceritakan keluar belum lagi masuk pada faraid ini yang dulu dilaksanakan. Kan berfaraid selepas selesai semua ni. Selepas selesai semua sekali itu. Sebab itu dijelaskannya di sini, maka hendaklah apabila mati seorang bahawa dimulai daripada harta apa tu? Yang tadi betul saya ulang tu bahan ni. Okey? Nah, emphasize tu dulu. Baca ni. Baca ni semua ni. Gunakan sekali saja, satu perkataan sekali saja. Tak boleh dua kali. Kumbang hinggap dikembang. Kumbang berbalik dia. Ia mesti sekali saja pakai. Kalau sudah pakai kumbang, dia boleh pakai kumbang lagi. Kambing datang. Kumbang terbang. Ia boleh kumbang, ia boleh kembung. Tambah sikit kepalanya. Tadinya sudah las-las ni mungkin banyak sikit kepala. Namanya bis kita habis sudah asas. Artinya limpas sudah asas ni. Selepas tadi kalau ada kategori lanjutan teres sudah ni. Ada yang cuba? Kumbang datang, kumbang terbang. Kumbang datang, kumbang terbang. Cluenya hanya satu perkataan sekali saja untuk diulang. Untuk membubik duit kah? Yang bagi hadiah, jarang bagi hadiahnya. Ada yang akan cuba? Kumbang hinggap di kembang kiambang. Datang kambing terbang. Bukan kambing yang terbang. Satunya kita ni sudah belajar dari awal. Bahasa lama ada full stop. Kadang yang diceritakan yang di ujung dikaitkannya dengan yang sebelumnya. Jadi yang terbang tu apa? Kumbang. Kembang kiambang, kembang ini adalah kembang kiambang itu adalah nama bunga. Okey? Bukan kambing terbang. Kadang-kadang ada yang kambing hinggap di kumbang tanya. Okay. Dan ini juga perkataan yang kadang-kadang diartikan sebagai kembung dan sebagainya. Okey? Baik. Jangan skip. Balik lagi sembulan. Dan ini ada beberapa minit saja lagi. Okey. Berkaitan dengan harta pusaka ni ataupun pemberian faraid ini, ada beberapa isu. Bagaimana kalau adik-beradik ataupun ahli waris tidak bersetuju untuk menggunakan faraid. 5 orang adik-beradiknya, seorang ini saja mau faraid, yang lain ini tidak mau. Ia mau bagi sama rata. Tunaikan dua-dua. Yang mau faraid, selesaikan dengan cara faraid.
Yang lain itu diselesaikan dengan cara yang apa ni, yang orang mau. Artinya dijalankan juga. Kalau semua indah mau faraid, indah jadi masalah. Okay? Indah jadi masalah. Boleh. Dan ada juga yang indah berguna hartanya ni. Harta indongnya ni orang dah berguna. Ada. Saya pun macam speechless lah. Betulnya kalau saya kiranya kami nak membagikan harta tu banyak. Contoh, kami nak membagikan harta tu untuk adik-beradik. Kami gunakan duit itunya untuk semua perbelanjaan si mati itu. Contoh, kalau hanya akan mengadakan majlis, tahlil apa, duit itu digunakan. Kami dah berguna harta tu. Boleh katanya. Saya boleh. Jadi masalah. Diuruskannya untuk wakaf. Sebab harta yang bermanfaat. Sebab itunya saya, yang akan kita ni sediakan bukan harta kita ni. Ni waris-waris kita ni, anak kita ni, keluarga kita ni, yang faham akan kedudukan bagaimana harta tu perlu dilaksanakan. Durang ni yang penting. Okay? Durang ni yang penting. Saya ambil kisah Allahyarham nini saya juga. Sekali itu, dia pulang saya beritahu saya ni ada kuasa mimpi adalah. Ni kan bab mimpi ni bahaya juga ni. Betul lagi kena record sekarang. Fikir mimpi lain kan. Okay. Waktu mula nini laki ni meninggal, selesai apa semua sekali, saya tanya mana sah. Bukan bilang pasal hartanya, tapi saya macam kenapa? Ada bermimpi bah, mimpikan mula nini ni. Apa ini mimpi yang ni ya? Tapi ngam juga pada waktu itu, kalau saya silap saya masih di maktab perguruan. Saya ingat tentang harta ni akan mengganggu orang yang mati kalau ia dah dikeluarkan zakat. Balik-balik. Sampai berdoa lah, ya Allah, apa sebenarnya, kenapa mimpi macam balik-balik mimpi ni? Tunjukkan jalan apa yang harus dibuat. Last kali, rupa-rupanya setelah beberapa bulan meninggal itu, ada surat dari Maybank. Rupanya ia ada bank di Malaysia. Mula ini lelaki ni, ia orang Labuan kan. Yang masalahnya, tema tu nini bini dah tahu, keluarga dah tahu bah. So ubaya-ubaya, di kita yang ada simpanan di Swiss bank itu, beritahu kan dia. Salah seorang. Adalah habit. Salah seorang. Bukan pulang untuk apa? Tadi dah tahu umur kita ni. Akhirnya kita ni dah menzakatkan bah. Harta tu akan menyiksa kita ni. Tu poinnya. Bukan pulang saya beritahu Jadi saya, Allah, berapa ribu kata tema tu. Tak ada pernah berzakatkan ni. Di simpanan itu kan mungkin bertambah. Tak ada pernah dizakatkan ni. Zakatkan dia. Selepas itu dia lagi ada mimpi-mimpi yang tu. Artinya harta. Okay? Harta yang akan mengganggu kita ni. Okay? Yang akan yang akan menjadikan, yang akan menghantui kita ni. So kita ni perlu bijak dalam menangani masalah-masalah ni. Bukan maksudnya kita ni berwasiat berwasiat sekarang orang lain bah pemikiran kita ni. Ni wasiat pun ya, kita apa-apa. Awal berwasiat kita apa-apa, okey kita jangan tak. Kan bercakap pasal kematian pun orang dah mau. Sedangkan kata Nabi, orang yang bijak itu adalah orang yang mengingati mati. Nanti kalau umur pun dah panjang, jangan lupa anugerah ini. Sudah kita ni kena lihat.
Nak kira sekarang tu 100 hari, 30 hari sebelum ajal dan maut di tangan Allah. Tindakan cepat, tindakan lambat, ia akan right on time. Okey. Jadi itulah saja yang dapat dikongsikan kepada bis kita. Mudah-mudahan perkongsian ini sedikit sebanyak memberi manfaat untuk kita ni. Yang paling penting adalah bukan pulang manfaat apa ni, ilmu yang saya sampaikan ini pun tidak jauh banyak mana. Saya pun juga masih jauh belajar. Tapi kita ni merasa diri kita ni kerdil. Kerana apa? Rupa-rupanya banyak lagi ilmu Allah yang belum kita ni pelajari. Dan mudah-mudahan ini jadi amalan kita ni nanti, ini jadi saham kita ni nanti. Setiap hari kita ni jalan menuju ilmu, menuntut ilmu ni, rupa-rupanya kita ni telah menyediakan satu jalan untuk menuju ke syurga Allah. Itu di antara motif kita ni belajar. Kan tahu sebenarnya, saya yakin dan saya tahu dan saya percaya kita ni sudah banyak yang tahu. Cuma kadang-kadang ada satu nikmat yang Allah berikan, yang Allah bukakan arah kita ni, nikmatkan mau belajar itu. Ada banyak orang ada ni ya, ada banyak orang ada. Kita boleh lagi rehat, ikutkan daripada pembelajaran ni, baik berehat di rumah. Tapi apabila sudah rasa terpanggil macam itu, bermakna itulah yang harus kita ni syukuri. Nikmat itu yang harus kita ni syukuri. Kerana itulah nikmat yang paling berharga sebetulnya. Sebab setiap kali kita ni belajar, kita ni sentiasa berdoa. Kenapa? Kerana pada majlis ilmu ni, malaikat pasti akan hadir, pasti akan mendoakan kita ni semua, insyaAllah. Mudah-mudahan kita ni sentiasa dilindungi Allah, diberikan kesihatan tubuh badan, dan yang paling penting kita ni akan sentiasa mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ni minta, apa yang kita diinginkan ialah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Andai kata kita ni salah seorang daripada kita ni meninggal dunia, ataupun ada sahabat-sahabat kita ni di antara kita ni yang masuk syurga, sama-sama kita ni mengambil sahabat-sahabat kita ni yang lain, bawa kita ni sama-sama. Kalau bis kita dulu masuk syurga, bawa saya. Kalau saya masuk syurga dulu, saya bawa bis kita juga. Sebab kita ni tujuannya adalah menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya pun tidak mengaku saya pandai, saya pun tidak mengaku saya ni jadi guru bis kita sebetulnya. Saya ni hanya diminta untuk berkongsi kepada bis kita. Ilmu kitab tulis ni memang banyak sebenarnya. Saya pun kadang-kadang bertanya juga kepada Dr. Rafandi. Ia lagi lama lah dalam mengajar kitab tulisan ya. Okey. Baik. Alhamdulillah, barangkali dah ada kuliah pertanyaan dah. Ada. Okey. 3 pula ni semuanya. Silakan. Silakan Ustaz, ada 2 soalan. Okay, dia pasal jual beli. Yang pertama, kiranya saya ni kan membuka bisnes ataupun perniagaan emas. Amin. And then satu terpaksa berkongsi partner dengan tauke Cina. Kan tauke Cina ni kan dia bukan Islam. Adakah macam dibolehkan ataupun ada pandangan lain? Okey, baik. Satu isunya bendanya. Poinnya yang pertama, bendanya tu dulu yang kita ni lihat. Yang kita ni lihat benda yang suci yang boleh untuk kita ni jual. Cuma ada benda-benda riba di sana yang harus kita ni fahamkan juga dengan partner kita ni. Dengan siapa kita ni berpartner tu dah ada jadi masalah. Kalau orang bukan beragama Islam ni, indah sah jual belinya, dah terdapat ni membeli di Waho, di Jaya Pemat dan sebagainya tu okey. Jadi kalau bis kita kan berpartner, silakan, tapi dengan syarat dalam jual beli itu bis kita yang menentukan. Sebab kita ni Islam, betul jadi terbiah bis kita kan. Kalau akan mau berpartner sama kedai aku mau berjual macam ni. Kita ni mau benda ni macam ni supaya jangan dia berlaku kepada penzaliman, riba dan sebagainya. Tapi kalau ada di antara ahli syarikat itu melakukan kezaliman, contohnya ia menjual dengan kadar yang mungkin ada unsur riba. Okey, emas tu belum datang. Ini emas yang ketaranya ia dah ada dalam simpanan dibukakannya, okey kau boleh balik nanti bulan 9 nanti kau ambil. Hati-hati ni dengan yang macam mana. Sebab syarat emas mesti diserahkan on time. Sebab value emas ni ia berubah-ubah. Okey? Jadi tidak ada masalah. Soalan kedua, macam mana dengan perniagaan tarik gaji?
riba adalah berlebihan daripada kadar yang ditetapkan. Kalau tarik gaji itu contohnya 100, dibayar balik 200, itu riba. Tapi kalau agaknya tarik gaji contohnya 12 orang untuk kan supaya seorang ini nanti sudah dikumpulkan jadi banyak, sama macam kita ni menyimpan betul. Itu dah jadi masalah. Orang yang ke-12 contohnya kalau 12 orang 100, 1200 tu ia akan mau 1200 ni bulan 5 contohnya. Ia memang tetap membayar pada 11 orang itu 100 setiap bulan. Artinya ia nada bertambah nada berkurang. Hanya menjadikan duit itu dapat dikumpulkan cara yang cepat yang dikehendaki oleh kesemua yang ikut itu dan ia dipersetujui. Okey? Okey? Siapa lagi? Ada lagi? Dua dada beradik, belakang belang dua orang lagi angkat tangan ni. Panas tinggi kita sudah soal-soalan ni. Bab jual beli ni, nombor orang tu aku tanya Allah. Apa bisa? InsyaAllah penghabisan tu di sini, tapi berjumpa di mana-mana. InsyaAllah. Tuan anda pun boleh jumpa di UBD, jumpa mana-mana sudah berjumpa ni. Okey? Silakan tuan. Macam mengenai pembagian waris, Ustaz, saya ingin bertanya, sekiranya ia ada 3 orang anak kan, tapi ia amanahkan awal macam warisnya, okeynya, yang bungsu dibaginya rumah. Misal katalah, yang kedua rumah sama tanah betul rumah sama tanah lah. Yang kedua macam dibaginya satu pelaburan lah, macam apa ni, ada saham. Yang ketiga macam dibagikan sebagai sebuah kereta saja. Adakah dibolehkan atau tidak? Kadang-kadang diorang ni ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Baik. Kalau diikutkan, itu ia bukan lagi wasit tu dibagi-baginya sudah bah. Dibagi-baginya sudah harta. Kalau sudah ada saksi, dan tu ia penting saksinya. Jangan ia bercakap arah anaknya bungsu saja. Ketiga-tiga. Kalau ia sudah bercakap ketiga-tiga, tidak lagi ada istilah setuju hartaku je. Istilahnya macam tu hartaku bukan hartamu, kau pulang. Istilahnya macam tu. Bermakna dibolehkan. Yang jangan saja nanti apabila ia ada harta, macam contohnya semua aku bagikan ni dan ada lagi harta-hartanya yang lain itu indah ataupun semua akan dibaginya bah, dengan menyatakan yang bapa sudah berwasiat arahkunya. Melihat kepada perkara ini, ada yang akan percaya sama ada yang indah. That's why 1/3 itu saja tadi. Itu hikmahnya 1/3 itu saja ditunaikan bagi amanah bagi yang dianukannya tu. Jadi kalau macam tadi itu seorang sudah dapat tanah, seorang dapat saham, seorang dapat faham tentu je kau kereta artinya nak berapa sayang arahmu ni, yang saham ni tinggi ni. Adalah kadang-kadang sama, tidak ada yang akan membeza-bezakan. Kadang-kadang sama juga tu, sama saja tu, insya-Allah. Boleh kalau sudah bis kita nyatakan, tapi caranya itu boleh bis kita rujuk lagi bagian adalah bagian hakim bagian harta ni, harta durang boleh membagi nasihat lagi. Yang bisa bertulislah. Bertulis. Macam dibakhil lah ditulis ni mah. Tulis tu penting. Sama macam utang juga, kalau kita ni mengutangi, tolong baik kita bertulis. Kadang-kadang daripada kita ni mengutangi, baik pulang kita ni bersedekah tu. Kita ni yang mengutangi ni pulang macam merasa berdosa kadang-kadang. Ada tu macam tu. Sebab tu ayat tentang hutang itu satu muka surat satu ayat itu saja dalam surah Al-Baqarah. Okey? Terus tuan yang di ini bukan pasal ni Ustaz. Bukan pasal harta. Ini pasal apa? Ini pasal ada ayat yang dibacakan kalau kiranya orang meninggal. Okey. Ini ayat itu innalillah saja. Bukan Al-Fatihah. Tapi untuk orang yang bukan Islam, boleh kan itu?
Soalan yang bagus. Kalau orang meninggal tadi baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pelang lurus tu. Sebab bukan untuk ke dia tu. Innalillahi tu untuk kita ni. Untuk mengingatkan kita ni. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kita ni akan kembali. Satunya saya daripada kita ni mendoakan, bukan pelang tadi nak mendoakan Queen tu dia tu rest in peace tu. Dah tahu orang yang bukan beragama Islam tadi doakan dia semoga ia dalam keadaan tenang. Memang dia tenang lah tu. Ya memang dia tenang. Maka pada ketiga tu yang kita dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang betul. Karena fikir tahu untuk orang Islam, tapi Fatihah tadi tu jangan tah. Orang mesti kita Fatihahkan. Jangan sampai ni juga artis Korea ke Makkah tu kena gambar orang sekarang ni ada saja bah. Dengan didoakannya depan Kaabah, Allah Akbar, ada saja pemandai orang ni. Okey, boleh tenang. Itu lurus pelang tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu kadang kita dibaca semua tu ada orang tak ngapa kan ya badan dia meninggal ni, bukan pasal meninggal tu. Tadi kan mengingatkan yang kita ni akan kembali kepada Allah insyaallah. Jual beli vending machine. Payah berlapas tu tapi sah insyaallah. Insyaallah sah. Iya tetap ainnya tadi. Maksudnya kalau yang vending machine lurus tu di Dubai di mana emas bah. Tapi sama juga kan. Kalau emas satu terus keluar, bukan a few week later baru sampai, tu boleh sah. Sebab ia akan mengikut pada pertukarannya tu. Jadi kita ni yang indah sah vending machine, pilih Coca-Cola keluar Pepsi. Penipuan kan? Okey. Selagi mana yang ditekan tu betul, atau yang kita ni mau, ia indah ada unsur yang indah ada bermanfaat. Artinya manfaat. Cuma nanti kalau orang kan berlurus dah tujuannya ada ijab kabul tu. Aku beli sebab reda. Jual secara reda. Kan? Okey. Jual beli najis binatang. Baca ayam. Ini pun ada dia punya isunya ni, benda najis tapi yang benda najis itu memang dijadikan sebagai baja. Ada manfaatnya di sana. Jadi ia indah bukan termasuk jual beli yang ia sebenarnya bukan pelang jual beli tu macam kita ni mengupah betul. Servis betul. Servis. Ini ada masalah. Yang jangan saja don-don tayar tu dijual. Belum lagi jadi baja, masih lagi yang ada tu beri water tu beri kira mati je tu. Tapi selagi mana ia ada manfaatnya tadi kan, walaupun ia benda kotor tu, tapi ia ada manfaatnya untuk tanaman dan sebagainya, itu dibolehkan insya-Allah. Sama macam kalau kita ni berjual dadah lah. Ada manfaat itu sebenarnya dadah tu. Tapi apabila ia disalahgunakan, ia membawa kepada kemudaratan, maka ia tidak sah. Ubat-ubatan ada dadah dalamnya, tapi dibolehkan kerana ada manfaatnya. Okey. Next. Dua. Yang pertama, tapi yang kalau sekiranya anaknya Islam, tapi parentsnya tidak Islam, non-Muslim, tapi masih boleh anaknya mendoakan. Mendoakan waktunya hidup saja. Bila sudah meninggal, dia boleh lakukan. Anda dapat pernah mendengar cerita Nabi SAW dengan bapa saudaranya. Ia sedih. Nabi sedih kan? Bapa saudaranya Abi Talib yang bukan beragama Islam. Apa kata Allah? Kamu akan dapat bagi hidayah. Kamu akan dapat bagi hidayah. Apapun yang kita ni mau akan membawa ia, menyuruh ia ke syurga. Itu Nabi. Betul lagi kita ni. Baru sebab itu kadang-kadang kita ni hanya mampu berdoa. Banyak kan ahli keluarga kita ni, satu kadang-kadang kita ni mau orang ni Allah bagi hidayah, Allah bagi hidayah. Tapi kalau indah juga dapat, bermakna kita ni dapat buat apa-apa. Dah dapat didoakan juga. Soalan yang sama bermain di pikiran saya tu dulu waktu saya masih teenager. Sebab itulah waktu mula meninggal itu kan, nak aku dah dapat mendoakan macam tu nak aku dah dapat mendoakan sekurang-kurangnya ia dah disiksa kubur dan sebagainya. Tapi sudah kita melihat Nabi pun Nabi sendiri yang Allah akan angkat doanya, Allah tagur. Yang punya hidayah, yang milik hidayah, yang memiliki hidayah itu hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Yang pastinya
memang Ida dapatlah. Jadi yang berusaha janji Allah untuk anak yang soleh. Sepatutnya memang macam tu kan. Tapi lah macam saya beritahu nanti, kadang contoh dan saya akan mengatakan yang saya ini analoginya saja. Contoh yang dusun ini ia etis yang lama-lama yang nada kepercayaannya. Tinggal diorang pun macam Mullah India ni tinggalnya pun di hutan, berpadi, dunia luar ni memang dah tahu dia pun memang ini membuka tu. Jadi adakah kita ni kan melihat kehidupan diorang itu salah? Cuma ialah yang saya terkesan kadang-kadang diorang sendiri bercakap macam mana kami kan Islamnya, yang bermasalah ni orang Islam sendiri. Saya contoh contoh yang indah baik arah kita ni kadang-kadang. Okay? Mendengar cerita. Jadi benda ni yang diorang biar teku hidupku macam maninya. So that's why ialah masuk syurga ni atas izin Allah, bukan kita ni. Sebab itu Nabi di akhir hayat Nabi, waktu Nabi tunaikan permintaan Nabi, Allah tunaikan permintaan Nabi untuk indah menggunakan doanya. Ya, syafaat yang Nabi buat, Nabi indah pernah lakukan. Nabi-nabi lain sudah berdoa kepada Allah untuk dikabulkan beberapa permintaan. Tapi Nabi Muhammad simpan. Sampai kata Nabi Muhammad, aku ingin menyimpan doa aku itu. Dua, Allah bagi pilihan. Satu, bawa separuh umat Islam ni masuk ke dalam syurga. Yang kedua, gunakan syafaat. Nabi pilih yang syafaat itu. Nabi turun ke neraka, Nabi sujud kepada Allah, minta supaya orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma untuk dikeluarkan. Lepas itu sebesar biji jagung. Lepas itu baru sebesar biji sawi. Dan yang terakhir, yang pernah mengakui tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satunya saya tadi dah tahu zahirnya mungkin dah nampak, tapi rupa-rupanya selama ni diorang ada menyimpan perasaan itu. Wallahu a'lam. Yang penting kita ni bersangka baik, insya-Allah apa yang kita ni laksanakan, walaupun kiranya bukan untuk kita ni tujukan yang kebaikan kita ni itu untuk parents kita ni dan sebagainya, walaupun parents kita ni bukan beragama Islam, bermakna kita ni bukan bermaksud untuk indah melakukan kebaikan will be Allah tu adil. Itu saja yang saya dapat balas dah. Selebihnya wallahu a'lam. Dan saya dapat menjawab lagi. Okey. Soalan yang kedua sudah belum? Belum. Okey. Kalau jual beli entertainment, macam for example wayang itu ataupun filem yang ada unsur-unsur macam itu macam mana tu betul? Jual beli yang sia-sia lah saja. Artinya macam ada membuat, ada keuntungan, ada apa, still sah jual beli. Cuma yang ada manfaat untuknya orang kita ni, sepatutnya apabila kita ni berjual dan membeli ni ada manfaat Tadi jual tudung supaya orang bertudung. Tadi jual tiket wayang contohnya, tadi lihatkan cerita-cerita yang beri keinsapan, contohnya macam itu. Itu di antara poinnya kalau kita ni benar-benar melihat kepada unsur dakwah. Tapi dari segi jual beli yang biasa, ia dah jadi masalah. Cuma dah dapat mungkin berkatnya di sana adalah dilarang tu masihan orang masuk ke wayang tu bertiket kita. Okay. Next. Ada lagi? Zakat Allah. Bukan orang bertanya ini tahu kan ni. Saja-saja faham. Betul. Dia meninggal. Kalau boleh kan kita refund? Tidak, syaratnya saja untuk kita ni yang menunaikan zakat. That's why waktu wajib adalah waktu hari
Tadi sebelum malam bermula daripada malam raya, sebelum habis sembahyang hari raya tu Jadi tu wajib tu kan melihat kepada sampatnya kita di perhari raya. Sebab fitrah tu konsepnya adalah mensucikan diri. Andai kata ia meninggal dunia, tak perlu refund. Sebab ia menyucikan dirinya sebelum ia berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu memang sudah dikira sah zakat fitrahnya. Yang jangan belum lagi masuk puasa sudah berzakat, anda tentu. Ataupun dilimpaskannya puasa, yang pati raya, lupa, lalai, berkiu, dah sampat, imam sudah selesai semua sekali, sembahyang raya pun sudah selesai, maka ia dikira sebagai sedekah biasa. InsyaAllah anda dah refund. Juan-juan tadi minta refund. Tapi lojek pula tu orang berkira dia juga sampai rayanya, bangun ti lagi. Tinggal ada tu, dia lagi bangun dah tu. Okey. Zakat ada. Yang hanya diganda adalah fidyah. Zakat ialah hukumnya tu saja. Hukumnya tu bila kita ni indah berzakat, dah perlu kita ni kadar lagi balik lah agaknya. Kita ni yang paling penting yang dapat saya nasihatkan, mungkin bagi yang lupa tu, kita ni menginsafilah. Sebab benda-benda rukun Islam, benda yang paling sebenarnya tidak boleh kita ni lupa. Hanya manusia apatah laginya kita jauh di perantauan hari raya pun macam bukan hari raya. Tapi rasa-rasanya puas saja itu kali itu. Kalau yang puasa tahu yang juga barang-barang macam ini will be happen juga. Hanya tindakan dikenakan bayaran berganda hanya pada fidyah sahaja untuk zakat mendadak. Jadi kalau ia balik sebenarnya orang dia tu balik dia ke negerinya, jadi dia akan membayar semula macam mana tu? Zakatnya tu nilainya indah taubat saja. Yang saya tahu taubat saja untuk ia akan membayar balik zakat-zakat fitrahnya yang sebelum-sebelum ini. Itu setakat tadi dia pernah saya terbaca untuk ia perlu untuk dibayar balik. Macam contohnya 10 tahun dia di luar negeri, dia pernah ia berzakat. Okey, dia pernah ia berzakat fitrahnya. Maka pada ketika itu indada baginya waktu hari tahun yang ke-11 itu ia sudah ingat untuk ia qada balik. Sebab fitrah itu untuk dirinya pada bulan Ramadan itu ia bukan pada bulan Ramadan yang akan datang ataupun yang luput, tapi untuk tahun itu. Sebab hartanya pun dikira pada hartanya pada tahun itu juga. Kalau ia ada cukup makan, ia cukup segala-galanya, maka untuk tahun itu, bukan untuk tahun yang lain. Tapi bagus pula pertanyaan kita tu. Saya cuba rujuk lagi, cari lagi lah. Atau yang baru tadi timbul keinsafannya. Yang saya selalu kena tanya fidyah pulang ni. Fidyah puasa. Lama yang dah puasa, tiba-tiba meninggal dunia, macam mana keadaannya, ia membayar secara kiraan, secara berganda dan sebagainya tu. Itu saja yang selalunya lah. Okey. Baik, alhamdulillah. Makin kojongan ni makin panas pun pertanyaannya. Dah saya terjawab sekarang bis kita ni. Banyak kan saya tanya. Kalau saya dah terjawab, saya bagi si Jul nanti jawapannya yang sekarang men-sharekan arah grup bis kita. Slide tadi pun insyaAllah akan saya sharekan arah grup bis kita nanti. Dan